Hi, welcome back to my channel, Sabrina Osman. Hai, bertemu lagi kita di video kali ni. So, hari ni aku nak ucapkan ribuan terima kasih pada korang yang dah support dengan cerita aku, yang suka dengan video aku dan sentiasa ada je yang komen video aku. Tak kira lah korang jumpa video aku ni dekat TikTok ke, dekat IG ke, dekat mana-mana medium sekalipun. Terima kasih sebab korang support. Dan terima kasih juga pada followers dekat TikTok aku yang sanggup datang ke YouTube channel aku untuk like dan juga subscribe. Thank you so much. Aku appreciate sangat korang, sayang korang. Thank you. Untuk tak membuang masa lagi, kali ini aku akan ceritakan tentang versi asal kisah-kisah Disney Princess yang kejam dan mengerikan. Masa kita kecil-kecil dulu, mesti kita ada tengok cerita-cerita kartun kan. Contoh macam Cinderella ke, Snow White, Sleeping Beauty ataupun Beauty and the Beast. Macam-macam lagi lah. Aladdin, Rapunzel. Semua tu kita ada tonton kan. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, cerita-cerita ni dia ada sisi gelap dia tau. Yang sebenarnya berunsurkan ganas dan juga kejam. Sekarang ni aku nak share dengan korang. Cerita yang pertama, Cinderella. Kalau korang tengok versi Disney, mesti korang dah tahu kan watak Cinderella ni adalah seorang gadis miskin yang sangat cantik. Tapi dia selalu kena dera dengan ibu tiri dia dan juga dua kakak tiri dia tu. Satu hari tu, istana menjemput rakyat jelata dia untuk menghadiri sebuah majlis dekat istana. Jadi yang menghadiri majlis tu orang-orang yang ternama, kerabat-kerabat diraja dan termasuklah ada putera raja yang sangat handsome turut berada dekat majlis tersebut. Jadi apabila Cinderella dapat tahu ada majlis yang akan diadakan di istana, Cinderella pun sangat excited untuk turut serta dan dia juga menyediakan dress untuk pergi ke istana tu. Tapi apabila ibu tiri dia dapat tahu, ibu tiri dia pun mengoyakkan dress dia tu. Jadi Cinderella pun sangat sedih sebab dia tak dapat nak pergi majlis tu. Cinderella pun berasa sangat-sangat sedih dan masa inilah ibu pari muncul untuk membantu Cinderella. Dia menggunakan kuasa tongkat dia tu untuk buatkan satu dress yang sangat cantik untuk Cinderella dan juga kasut. Tapi ibu pari tu cakap sebelum pukul 12 engkau dah kena balik sebab nanti Cinderella akan berubah jadi bentuk asal dia lah. Maknanya dia sekarang ni pun dia memakai pakaian yang lusuh, tak cantik kan. Jadi Cinderella pun bersetuju dan dia pun pergi ke majlis tarian tu. Masa dia pergi ke majlis tarian tu, putera raja pandang dia dan terus jatuh cinta dan menari bersama dengan dia. Jadi bila jam menunjukkan hampir ke pukul 12, Cinderella pun berlari berlalu pergi daripada putera raja tu tanpa sempat mereka berdua berkenalan. Semasa dia lari, kasut dia pun tercecer satu. Dan Cinderella tak sempat pun nak ambil kasut dia yang tercecer tu. Dia pun berlari laju untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, putera raja tertanya-tanya siapalah pemilik kepada kasut ni. Siapalah wanita cantik yang dia menari bersama semalam. Jadi dia mengarahkan pembantu dia untuk mencari punya kasut kaca tu. Pembantu tu pergi dari rumah ke rumah dan suruh gadis-gadis sebaya dengan Cinderella tu untuk try kasut kaca tu. Kalau muat, jadi itulah pemiliknya. Pembantu tu pergi dari rumah ke rumah tapi tak juga dia temui siapakah pemiliknya. Jadi apabila pembantu tu sampai je dekat rumah Cinderella, kakak-kakak tiri Cinderella mencuba seboleh-bolehnya memuatkan kasut kaca tu dekat kaki mereka. Walaupun kasut tu tak muat, dia try untuk masukkan kaki dia dekat kasut tu. Tapi kedua-dua kakak Cinderella tu tak berjaya. Dan akhirnya apabila Cinderella pula yang cuba kasut kaca tu, ternyata kaki Cinderella memang muat. Sebab tu memang kasut dia kan. Jadi raja tu pun dah berjumpa dengan pemilik dia. Jadi pembantu putera raja pun dah bertemu dengan pemilik kasut tu. Kalau ikut versi yang asal pula, kakak-kakak tiri Cinderella kan mencuba kasut tu tapi tak muat dengan kaki dia kan. Jadi yang mengerikan, salah seorang daripada mereka dah memotong sebahagian tumit kanan dia
Manakala yang seorang lagi tu memotong ibu jari kaki hanya semata-mata untuk muatkan kaki diorang masuk ke dalam kasut tu. Dan perkara ini disokong oleh ibu tiri Cinderella. Ibu tiri Cinderella pun ada cakap, kalau salah seorang daripada diorang jadi permaisuri, diorang tak perlu lagi berjalan menggunakan kaki. Sebab tu diorang willing untuk buat macam tu. Apabila putera raja tu dah berjumpa dengan Cinderella dan mengadakan majlis perkahwinan, burung-burung merpati dah mematuk kedua-dua mata pasangan kakak tiri tu semasa majlis sedang berlangsung, sehingga mata mereka buta sebagai balasan kekejaman diorang tu. Sanggup kan dia potong tumit kaki dia tu dengan ibu jari dia tu semata-mata nak jadi isteri putera raja, semata-mata nak kahwin dengan putera raja, dia sanggup buat macam tu. Kalau korang sanggup ke? Cerita yang kedua, Snow White and the Seven Dwarf. Kalau versi Disney, mesti korang pernah tengok kan cerita Snow White tu. Dia telah melarikan diri daripada ratu yang merangkap ibu tiri dia, yang sangat-sangat jahat dan juga kejam. Dia bersembunyi di rumah 7 lelaki kerdil. Lelaki-lelaki kerdil ni lah yang melindungi Snow White sebelum ibu tiri dia datang dalam jelmaan wajah lain dan memberikan dia sebiji apple yang beracun. Dan Snow White dengan naifnya, dia pun makan apple tu dan tak sedarkan diri. Pada akhirnya, dia dikejutkan oleh seorang putera raja yang sangat kacak. Tapi kalau dari segi versi asalnya, pemburu yang sepatutnya membunuh Snow White telah membunuh seekor beruang dan membawa balik paru-paru dan hatinya untuk dimakan oleh ratu. Ibu tiri Snow White percaya yang itu adalah organ dalaman Snow White dan memakannya dengan secubit garam. Selepas dapat tahu Snow White masih lagi hidup, dia mencari Snow White tu dekat hutan dengan berpakaian seperti seorang penjaja yang menjual kain. Snow White mati akibat ibu tirinya yang mengikat kain renda tu terlalu ketat. Setelah diselamatkan oleh lelaki kerdil tu, ibu tiri Snow White cuba membunuh Snow White dengan sikat beracun. Dan akhir sekali barulah ibu tiri dia cuba untuk membunuh Snow White tu dengan apple beracun. Lelaki-lelaki kerdil ni, dia menyimpan Snow White dalam satu keranda lutsina untuk masa yang sangat lama. Pada satu hari, datang seorang putera raja yang tumpang bermalam dekat rumah lelaki kerdil tu. Dan dia dah ternampak keranda Snow White tu dan meminta untuk membawa keranda Snow White dijadikan sebagai buah tangan. Dalam perjalanan pulang, para hulu balang putera raja tu yang mengangkat keranda Snow White tersadung kaki dia dan menyebabkan keranda tu jatuh tergolek. Gigitan apple dalam mulut Snow White pun terjatuh keluar dan Snow White pun bangun semula. Semasa perkahwinan putera raja dan juga Snow White, ibu tiri dia telah dihukum dengan memakai kasut besi yang sangat-sangat panas dan dipaksa menari sampai mati. Cerita yang ketiga, Beauty and the Beast. Kalau menurut versi Disney, seorang gadis cantik yang bernama Bella berusaha menyelamatkan ayah dia dan dikurung oleh seekor raksasa yang sangat hodoh bernama Beast. Selepas menari gembira dan meluangkan masa bersama dengan Beast, Bella telah jatuh cinta. Akhirnya sumpahan ke atas Beast telah dileraikan dan mendedahkan rupa sebenar dia tu seorang putera raja yang sangat kacak. Kalau mengikut versi asalnya, Bella mempunyai 2 kakak yang sangat kejam. Beast membenarkan Bella pulang ke rumah asalkan dia pergi hanya untuk seminggu. Kedua-dua kakak Bella ni cemburu dengan kehidupan Bella yang sangat mewah dan memujuk Bella tinggal untuk lebih seminggu.
dengan harapan Beast tu akan marah Bella dan memakannya hidup-hidup apabila Bella pulang ke istana. Cerita yang seterusnya, Pinocchio. Kalau korang tengok watak Pinocchio ni, dia memang sangat nakal kan? Tapi kalau dari versi asal, dia sememangnya sangat-sangat nakal dan sangat kejam. Bila dia tahu je cara untuk berjalan, dia dah melarikan diri daripada rumah Geppetto dan memberitahu polis yang Geppetto ni telah menyeksa dia dan membuatkan Geppetto ni dipenjarakan. Bukan tu je, mesti ingatkan dalam cerita Pinocchio tu ada satu watak cengkerik yang dipanggil Jiminy Cricket. Dan dalam cerita tu, Jiminy Cricket ni selalu berada dengan Pinocchio dan memberikan Pinocchio ni nasihat. Tapi dalam versi yang sebenar, Pinocchio ni tak suka dengan Jiminy Cricket ni. Dia tak suka dirinya dinasihatkan tentang apa yang dia buat. Jadi dia kemudiannya mengambil keputusan untuk membunuh Jiminy Cricket ni dengan menghentaknya dengan tukul kayu. Okay guys, itu saja setakat ni. Nanti aku akan sambung lagi cerita yang seterusnya. Terima kasih sebab support dan sanggup tunggu cerita aku sampai ke penghujung. Jangan lupa like dan juga subscribe. Nanti kita akan berjumpa di lain hari. Bye!